Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi bicara tentang topik asabah. Yang disebut tadi asabah bin nafsi, iaitu asabah yang pertama, di mana asabah bin nafsi ni ada 4 jihah, iaitu jihatul bunuwah, jihatul ubuwah, jihatul ukhuwah dan jihatul amumah. Baik, kita nak fokus kepada 2 jihah yang pertama, berkaitan dengan anak dan ayah. Kalau kita compare jihah antara ukhuwah dengan amumah, yang tu jelas sebab kedudukan adik-beradik dengan pak saudara jauh daripada si mati. Tetapi kalau kita tengok antara anak dengan ayah, hubungan dengan si mati ni dia hanya satu lapis sahaja. Dia tidak ada perantara antara dua tu. Maksudnya seseorang yang mati, kalau dia ada anak, itu adalah anak kandung yang direct dengan dia. Kalau si mati ada ayah, so ayah tu direct dengan si mati. Maka persoalan yang timbul, kenapa dalam menentukan pembahagian untuk asabah bin nafsi, anak didahulukan daripada ayah. Kita sebut tadi jihatul bunuwah dulu. Maksudnya kalau ada anak lelaki dengan ayah, so anak lelaki dapat asabah dan ayah akan dapat fardu 1/6. Kenapa tidak asabah diberi dulu kepada ayah? Maka perbincangan ni di sana ada beberapa pandangan ataupun dalil-dalil yang menunjukkan situasi kenapa anak didahulukan lebih dulu daripada ayah. Antaranya, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita tengok pada dalil firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa, dalam ayat yang ke-11, firman Allah, wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Di mana Allah berfirman, bagi ayah dan mak masing-masing 1/6. So ayah 1/6, mak 1/6 daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati, iaitu anaknya yang mati, sekiranya si mati itu ada anak. Jadi maksud di sini, kaitan bahagian ayah itu dikaitkan dengan anak. Disebut ayah akan dapat 1/6 kan, sekiranya si mati ada anak. So kedudukan ayah yang dapat fardu 1/6 ni bergantung kepada adanya anak ataupun tidak. Ini menunjukkan di sini bahawa anak itu lebih utama daripada ayah. Adanya anak, so ayah akan dapat fardu 1/6. Tidak ada anak, maka ayah akan dapat asabah. Jadi di sini menunjukkan kekuatan anak lebih dahulu daripada ayah. Itu dari sudut dalil naqli. Di sana ada dalil akal ataupun dalil akli, disebut bahawa manusia ni kesan ataupun dia punya kecenderungan manusia kepada anak lebih kuat daripada ayah. Sehingga disebut anak ni menjadikan seseorang ayah tu bakhil, atau ayah tu jadi penakut sebab anak. Ayah jadi kedekut kan? Jadi bila ada anak, so seorang ayah akan jadi kedekut. Sebab apa kedekut tu? Maksudnya sebab sayangkan harta untuk lebihkan tumpuan kepada anak dia. Jadi dari sudut kecenderungan manusia, sunnatullah, kejadian Allah Subhanahu Wa Taala atas diri manusia ini, bahawa manusia akan lebihkan anak daripada ayah dia. Jadi bersesuaian dengan hukum faraid yang menentukan asabah bin nafsi, bila ada anak dan ayah, maka anak didahulukan pada ayah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, situasi ayah sebagai asabah bin nafsi. Kita lihat ada sedikit perbezaan antara ayah dengan waris-waris yang lain. Sebab tu kita suka sebut ayah ni dia antara waris yang special. Sebab ayah, dia ada bahagian dia 1/6. Dia akan dapat fardu. So dia juga waris fardu. Dalam masa yang sama, ayah juga adalah waris asabah. So ini tidak berlaku pada waris lain. Kan? Waris lain, kalau waris fardu, fardulah. Kalau waris asabah lah. Tapi ayah berbeza. Ayah akan dapat fardu 1/6 dalam situasi si mati ada anak. Itu asas dia. Sama ada anak tu lelaki atau anak perempuan. Cuma di sana ada penambahan akan berlaku pada ayah, di mana ayah akan dapat fardu bercampur dengan asabah dalam keadaan si mati hanya ada anak perempuan.
Cuma yang kita kena faham di sini, maksud ayah dapat fardu 1/6 dengan asabah itu kalau sekiranya ada baki. So kalau tidak ada baki, tidak semua masalah bila si mati hanya ada anak perempuan, ayah mesti dapat asabah. Kemungkinan besar harta tu akan habis dan ayah hanya akan dapat 1/6. Kemungkinan besar akan jadi aul. So harta tak cukup dan ayah akan dapat setakat 1/6 saja. Hatta kalau aul pun ayah akan dapat kurang daripada 1/6. Jadi maksud ayah dapat asabah di sini bersama dengan fardu 1/6 dalam situasi ada baki. Kebiasaannya kalau si mati itu suami, meninggalkan isteri, meninggalkan anak perempuan, ada ayah, ada mak, so kemungkinan besar di sana ada lebihan yang akan diwarisi oleh ayah atas nama asabah. Tetapi kalau si mati ni sebaliknya, isteri yang meninggal, ada suami, ada ayah, ada mak dan ada anak perempuan, so di sini menunjukkan pengiraan menunjukkan bahawa tidak ada baki untuk ayah. So ayah hanya akan dapat 1/6. Atau kalau anak perempuan tu ramai pun, ayah hanya akan dapat 1/6 dan akan berlaku aul. Kemungkinan besar berlakunya aul. Itu kita akan lihat dalam proses pengiraan. Cuma nak digambarkan di sini, bukan bermaksud bila si mati ada anak perempuan sahaja, ayah mesti dapat asabah. Ada tidak? Kita kena kira dulu. Saya lebih suka tunjukkan pengiraan dulu, tengok dulu. Bila ayah dapat 1/6, bila dah tunjuk pengiraan ada baki, so ayah dapat baki itu atas nama asabah. Tapi kalau tidak ada baki, so ayah akan setia dapat 1/6 ataupun ayah akan dapat setakat fardu sahaja. Itu maksudnya begitu. Jadi kita balik semula pada kefahaman asas asabah ini. Asabah ni kita kena faham adalah baki. So ada baki, ada bahagian. Tetapi baki ni biasanya akan ada kepada waris-waris utama lah. Contohnya anak lelaki, so dia akan dapat baki. Sebab dia kuat, dia akan halang waris lain. So macam ayah dalam situasi tidak ada anak, dia akan dapat asabah. So dia akan halang waris-waris yang lain. So kuat untuk dapat asabah. Tapi berlaku kepada waris yang jauh dengan si mati, contohnya saya sebut tadi, adik-beradik, anak saudara, pak saudara, sepupu. So kemungkinan besar walaupun mereka tu dapat asabah bin nafsi, tetapi bila mana harta tidak ada baki, so mereka tidak dapat apa-apa. So mana-mana yang dapat asabah, jangan anggap dia layak dapat. Tidak semestinya. Ada baki dapat. Tak ada baki, so tidak adalah bahagian untuk dia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.